Sikit. Kang peminat saya tahu. Ya. Silakan. Terima kasih Bagan Serai. Saya ada 40 ekor kucing kat rumah yang saya selamatkan. Jadi saya tahu kos untuk menjaga haiwan-haiwan yang terbiar ni memang tinggi. Setuju atau tidak Bagan Serai supaya pusat-pusat shelter yang ada di seluruh negara ni diberi pengecualian cukai khusus supaya mereka dapat beroperasi dengan lebih lestari. Terima kasih Kang. Yang berhormat Kang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih Tuan Pengurusi. Saya ingin mengambil bahagian untuk perbahasan butiran belanjawan bagi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, kerana saya berpendapat dalam agenda kita menuju wawasan kemakmuran bersama, sudah tentulah kementerian ini sangat penting untuk diberi perhatian, bukan sahaja kerana ia membekalkan makanan kepada orang ramai, tetapi kerana terdapat isu jurang kekayaan individu dan juga wilayah yang banyak tercakup di dalam kementerian ini. Yang perhatian besar harusnya diberi kerana sumbangan keluaran dalam negara kasar dalam hasil pertanian ini hanyalah sekarang bernilai sekitar 2.5%. Jadi banyak perkara yang perlu kita perhatikan secara bersama. Saya nak memulakan dengan perbahasan berkaitan dengan 020100 iaitu industri padi dan beras, yang mana kita melihat dalam sasaran outcome tahap sara diri telah meningkat daripada 71.5% kepada 77%. Jadi saya ucapkan tahniah, ini kenaikan yang saya fikir agak besar dalam tempoh yang singkat. Jadi saya minta kementerian dapat terangkan apakah faktor kenaikan besar ini yang agak mendadak, dan kerana ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya boleh mencapai kadar sara diri 100% dalam masa yang mungkin tidak terlalu lama kalau dengan adanya peningkatan yang sebegini, dan bilakah sasaran untuk kita mencapai tahap sara diri 100% ini. Cuma dasar keselamatan makanan kita tidak seharusnya hanya bertumpu kepada SSL ini, tetapi kita juga harus melihat bagaimanakah harga makanan, ketersediaan bekalan dan juga kualiti serta keselamatan yang ada. Seterusnya terkait dengan perkara ini saya nak menyentuh 020900 berkaitan dengan MADA, itu Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, dan 15600 Program Kawalan Banjir Kawasan Pertanian, dan 020200 Pengairan dan Saliran Pertanian. Kerana ini apa yang saya ingin katakan ini agak berkaitan. Kita tahu lebih daripada 74% penghasilan beras negara datang daripada tanah MADA, yang mana kawasan daripada keluasan 125 hektar, sebanyak 95 hektar kawasan padi berada di Kedah dan Perlis, iaitu melibatkan 48,500 petani. Cuma saya tertanya, adakah wakil dari negeri Perlis dalam lembaga pengarah MADA? Ini kerana saya bimbang isu-isu kebajikan petani, isu-isu yang berkaitan dengan seluruh industri pertanian di Perlis ini mungkin lambat sampai kepada lembaga pengurusan MADA bila tidak ada wakil. Saya ingin mengambil contoh masalah penyaluran air ke dalam bendang. Kalau di negeri Perlis, dalam dialog saya bersama penduduk, ada masalah. Jadi yang ini tidak ditangani untuk sekian lama. Tapi alhamdulillah lah, dengan ada peruntukan daripada yang saya terima daripada Perdana Menteri, saya dapat menyumbangkan 2 pam air yang akan saya sampaikan kepada mereka pada minggu hadapan. Ini melibatkan kawasan seluas 200 ekar kawasan. Sudah tentulah apabila ada masalah begini, banyak kehidupan petani ini terjejas. Dan kita tahu walaupun kita selalu bercakap tentang kemiskinan petani daripada zaman dulu, sebenarnya peningkatan pendapatan petani ini tidaklah melonjak terlalu tinggi. Dan ini kalau kita rujuk berpunca daripada kos pengeluaran, cost of production yang tinggi, mencecah kira-kira RM4,000 semusim, yang mana dalam kos ini dinilai bahawa paling tinggi lah kos pada jentera dan juga sewa tanah. Jadi apakah langkah kerajaan untuk mengurangkan kos pengeluaran ini? Seterusnya saya nak menyentuh program khusus 040400 iaitu subsidi harga padi, 040500 subsidi baja padi, 040600 insentif pengeluaran padi, dan 040800 subsidi benih padi sah. Ramai kawan-kawan ahli parlimen dah sebut tentang monopoli bernas dan juga nafas. Saya tidak bercadang untuk mengulangnya semula. Cuma saya nak sebut bahawa pada lewat 1960-an yang direkodkan, kita dulu ada 1,800 lebih kurang kilang padi, tetapi sekarang sudah menyusut tinggal hanya sekitar 175 kilang. Jadi ini mengurangkan faedah persaingan kepada petani. Jadi saya berharap, macam Timbalan Menteri pernah datang ke Perlis untuk berdialog dengan petani, yang mana saya juga turut hadir, petani-petani di Perlis berharap kalau boleh kementerian memikirkan supaya ada sebuah kilang padi dibina di negeri Perlis. Jadi saya tidak mahu menyentuh perkara lain, cuma tadi banyak juga yang menyentuh tentang kelewatan.
kelewatan penyerahan variti padi baru. Ini juga ada masalah dengan soal nafas tadi. Saya berharap ini dapat diselesaikan dengan segera. Kerana jika dibandingkan dengan negara-negara lain, variti baru padi, Malaysia ni kita agak ketinggalan. Kita tak sampai 50%, 50 jenis variti, sedangkan negara-negara jiran sudah mencecah 100, 200 dan malah India sudah hampir 2000 variti padi. Jadi sekian lama kita buat penyelidikan dan kajian, seharusnya kita menumpukan kepada aspek-aspek yang penambahan nilai ini. Seterusnya saya nak menyentuh dua perkara saja. Yang pertama perikanan dan juga LKM. Saya mendapat aduan daripada nelayan-nelayan di negeri Perlis ini tentang masalah nak membaiki bot, vessel, terutama yang dalam kelas C2 dan juga C. Ada lebih kurang 22 vessel di bawah kategori C2 dan 80 vessel di bawah kategori C. Yang mana kerja pembaikan ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna di Perlis, malah kan di Kuala Kedah sekalipun. Jadi mereka minta pertimbangan untuk kelulusan daripada kementerian agar dapat mereka melakukan kerja pembaikan ini di Satun ataupun di negara jiran kita, yang mana jaraknya lebih dekat berbanding Kuala Kedah. Kalau nak ke Kuala Kedah lebih kurang 4 jam, kalau ke Satun 1 jam. Yang mana pusat pembaikan di Kuala Perlis ini tidak memenuhi standard kerana kipas dia besar, jadi kedalaman airnya pun tak cukup. Jadi ini menimbulkan masalah, ini menyebabkan banyak kerja-kerja pertanian ini tersangkutlah. Dan yang terakhir saya hanya nak sentuh 04900 pembangunan industri buah-buahan. Kita tahu dalam projek IMTGT IMTGT di Perlis, kita ada super fruits di Perlis. Kita di Perlis ada ladang buah tin yang terbesar di Asia Tenggara. Selain itu kita ada buah gag, lemon dan juga markisa. Tapi saya dipahamkan tidak ada usaha untuk kita nak memasarkan buah-buahan ini. Jadi saya dah sebut dalam perbahasan dasar mengenai projek IMTGT yang saya tengok progres dia agak perlahan. Saya berharap ini juga dapat diberi perhatian oleh Kementerian Pertanian supaya kalau kita ada ladang buah tin yang terbesar di dunia, di Asia Tenggara, jadi kenapa tidak kita memperluaskan pasaran dan juga kita menjadikan ia sebagai satu sumber baru kepada pertanian negara. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.